إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان في الدين wahai penuntut ilmu ahlan wa sahlan ya talibul ilmi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita syukur kepada Allah dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat bersama di dalam majlis ta'lim, majlis yang sangat Nabi SAW cintai, majlis para malaikat, majlis ketenangan, majlis diampun dosa ibu bapa yang siapa duduk dalam majlis ni. Hebat majlis ta'lim ni. Nabi SAW selalu akan meraihkan orang yang datang untuk menuntut ilmu. Baik, kita masih lagi membaca kitab 11 perkara yang membatalkan amal-amal salih yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Fadhil Kamarudin Hafizullah. Semoga Allah Ta'ala memelihara beliau. Kita sedang kongsi ilmu beliau Alhamdulillah. Kita akan masuk pada bab yang ketujuh, iaitu tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muka surat 28 lah kalau antum ada kitab. Itu dia punya tajuk tidak beriman dengan ayat-ayat Allah SWT. Sebelum tu kita dengar berapa hadis Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar anak pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, satu ketika Umar bin Al-Khattab sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Kata Ibnu Umar, satu hari itu hari Jumaat, Umar sedang berkhutbah di atas mimbar. Kata, siapa dia? Kata anak Ibnu Umar. Dia kata, bapa aku duduk khutbah pada hari Jumaat. Tiba-tiba masuklah seorang muhajirin, generasi pertama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia masuk lambat. Mana dia mai Jumaat hari tu lambat Dia mai lambat. Sahabat ni adalah sahabat muhajirin. Makna dia sahabat yang hijrah. Dia sahabat yang hijrah daripada Mekah, dia hijrah pergi Madinah, dia dipanggil muhajirin. Orang Madinah dipanggil Ansar. Okey. Dia ni pula seorang muhajirin generasi pertama Nabi SAW. Dia orang yang awal-awal hijrah bersama Nabi SAW. Dia hijrah awal. Lalu Umar radhiyallahu anhu panggil dia. Umar tanya dia, jam pukul berapa? Umar tanya, main lambat Jumaat ni, tahu lah ni pukul berapa. Umar dah naik khutbah, dia baru main. Tuan, pemimpin tuan tengok. Jadi khatib boleh tegur makmum. Khatib boleh tegur makmum. Seperti sunnah Nabi kata, apabila kita datang awal, Nabi suruh kita duduk depan. Bila kita tak duduk depan, lepas orang dah ramai, baru kita nak main depan, kita boleh main lagi selagi khatib belum naik atas mimbar. Bila khatib dah naik atas mimbar, dah mula khutbah, kita tak boleh dah main depan. Jadi khatib boleh halang. Bila orang tu dia nak main depan, dia duduk langkah beberapa orang, khatib boleh kata kat dia, berhenti duduk dalam situ. Nabi tak bagi kita main, ganggu orang nak dengar khutbah. Langkah beberapa orang, tak boleh. Jadi Omar tanya dia, pukul berapa lah ni? Dia menjawab, aku sangat sibuk. Dia kata, aku ni orang niaga. Aku sibuk, dia kata. Dan belum sempat kembali ke rumah sampai aku mendengar azan dan aku berwuduk sahaja. Tuan-tuan.
Bila Umar tanya dia, apa siapa main lambat? Dia beritahu apa? Dia beritahu aku sibuk. Aku ni satu orang yang berniaga, aku banyak kerja. Tengok-tengok azan dah. Bila dengar azan, aku tak dan balik rumah. Dan aku cuma ambil wuduk, lepas tu aku main. Dia kata. Tidak lebih daripada tu. Dia kata makna dia tak mandilah hari Jumaat. Makna dia nak beritahu apa? Tak lebih daripada tu. Apa maksud tak lebih daripada tu? Maksud dia tak mandilah. Dia cuma ambil wuduk lah. Bila Umar dengar macam tu, Umar terus kata kat dia. Umar kata kat dia, kamu hanya berwuduk. Umar kata, kamu hanya berwuduk. Padahal kamu tahu bahawa Nabi SAW menyuruh untuk mandi pada hari Jumaat. Tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Macam mana mereka jaga sunnah Nabi. Macam mana mereka jaga sunnah Nabi. Umar kata kat dia, hang begitu, hang ambil wuduk saja. Sedangkan Nabi SAW suruh kita mandi hari Jumaat. Dia soalan Umar. Dan kita kalau, apa ni? Mandi ni sunat ya. Janji dia damai juga Jumaat. Tuan-tuan. Umar kata kat dia, awak khilaf sunnah. Umar beritahu khilaf sunnah. Nabi suruh mandi, yang tak mandi ambil wuduk. Lepas tu hamil beritahu kat aku. Tengok. Dalam riwayat lain disebutkan bahawasanya nama sahabat muhajir tersebut adalah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan. Siapa dia Osman bin Affan radhiyallahu anhu? Siapa tuan? Khalifah yang keberapa tuan? Khalifah yang ketiga tuan. Yang malaikat malu ada Nabi kata. Tengok. Umar kata kat siapa? Nabi suruh mandi, hang ambil wuduk. Umar kata dekat Osman bin Affan radhiyallahu anhu tuan-tuan. Bab apa? Bab tak mandi Jumaat ya tuan-tuan. Belum bab besar lagi tak solat ikut Nabi. Bab tak mandi Jumaat. Umar dah beritahu kat dia. Angkilaf sunnah. Dahsyat tuan-tuan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Tengok. Kata Imam Muslim. Adanya Imam Muslim kata Imam An-Nawawi ketika syarah hadis ni. Adanya di Sahih. Nawawi kata apa? Hal ini menunjukkan pengingkaran terhadap siapa saja yang menyelisihi sunnah. Walaupun dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Tuan-tuan. Tengok Nawawi kata apa? Saya ulang. Nawawi kata ketika mensyarahkan hadis ini. Nawawi kata hadis ini menunjukkan pengingkaran. Pengingkaran. Kita kena ingkar orang yang mana khilaf sunnah. Walaupun dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Tengok tuan-tuan. Itu Imam Nawawi beritahu dalam syarah Muslim. Tak kira dia siapa. Dia pemimpin ke, dia rakyat ke, dia raja ke, dia siapa, itu bab lain. Khilaf dengan sunnah, mesti beritahu. Ini bukan sunnah. Nabi tak ajak macam ni. Dahsyat tuan-tuan. Nampak para sahabat jaga sunnah macam mana? Kita, alah sunat ya. Mandi tu bukan wajib pun. Sunnah ya. Tengok. Dah. Sahabat tak mentinggi walaupun 1 inci, walaupun sikit daripada sunnah Nabi. Sebab tu mereka berjaya kan. Mereka jaga sunnah Nabi. Betul-betul dia jaga. Tengok. Kan kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Ibn Hajar kata apa? Dia sebut dalam kitab Fathul Bari ketika dia syarah hadis ni. Dia kata hadis ini ada berapa kandungan hukum. Di antaranya, pertama, pengingkaran terhadap siapa saja yang tidak melaksanakan sunnah. Walaupun dia adalah orang yang berkedudukan mulia. Tengok satu. Kena tegur kan? Walaupun dia jawatan tinggi. Dia menteri ke, dia raja ke, dia presiden ke, kena tegur. Dia kata. Dan mengarahkan orang lain untuk mengingkari orang tersebut dengan tujuan agar orang yang berkedudukan di bawahnya lebih menyedari. Kita tegur dia supaya apa? Rakyat pun tahu bahawa sunnah ni adalah satu benda yang besar. Dia tak kira siapa, apa jawatan dia, apa nama dia, apa pangkat dia. Dia khilaf sunnah, kita mesti izhar mahabbah li sunnah. Kita beritahu kan? Baru ni main kuliah, ingat lagi tak? Selasa izhar mahabbah li rasul. Tengok. Nampak Umar.
dia menjaharkan, dia menyatakan, dia menampakkan apa dia? Cinta dia pada Nabi. Walaupun dia dalam bab mandi Jumaat. Sahabat Nabi dia macam tu. Dia sentiasa menzahirkan kecintaan mereka kepada Nabi. Tengok. Dengan tujuan apa? Orang lain boleh ambil pelajaran daripada apa yang Omar buat tu. Nampak? Kita boleh dapat pelajaran. Sahabat-sahabat masa tu boleh dapat pelajaran. Omar tak nak sebagai pemimpin sunnah Nabi ni diremehkan walaupun sedikit. Ini sikap yang perlu ada pada seorang pemimpin Islam. Sentiasa fikir bagaimana rakyat dapat mengamalkan sunnah yang sahih, yang sabit daripada Nabi. Tak mahu sunnah-sunnah tak sabit mahu. Pemerintah kena kontrol benda ni. Pemerintah kena halang habis-habis, habai-abai, ustaz-ustaz yang duk cerita tentang mimpi-mimpi ni mau halang bang. Itu kerja pemerintah. Kena halang, jangan biar mula rosak benda ni. Rosak agama. Satu. Dalam Sahih Bukhari juga ketika Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan hadis tentang gerhana matahari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Shihab Az-Zuhri berkata, aku mengatakan kepada Urwah, saudaramu yakni Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, ketika terjadi gerhana matahari di Madinah, tidak menambah 2 rukuk lagi sehingga dia mengerjakan solat gerhana matahari yang seharusnya 2 rakaat dengan 4 rukuk, tapi dia mengerjakan seperti solat subuh 2 rakaat. Ni pula Urwah ni dia tabi'in. Dia semayang dengan seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zubair. Tiba-tiba dia semayang tu gerhana. Sepatutnya dia kena ada 2 Fatihah, 2 surah, 2 rukuk, 2 sujud dalam 1 rakaat. Tiba-tiba dia pergi semayang solat subuh 2 rakaat. Jadi dia beritahulah dekat adik-beradik Urwah ni, Urwah Zubair ni, saudara dia. Dia kata tadi aku semayang gerhana dengan saudara hang, mungkin adik atau abang hang. Apa dia semayang gerhana 2 rakaat ya? Dia buat macam semayang subuh. Patut bukan macam tu. Tengok tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Tabi'in boleh tahu benda ni, sahabat boleh tak tahu. Mustahil tak? Tak mustahil tuan-tuan. Tak mustahil. Sebab sahabat ada yang mereka tak sampai hadis ni. Bukan hadis semua sahabat sampai. Tahu pun tak. Sebab tu bila Abu Musa Asy'ari dia bagi salam ke Omar di rumah Omar 3 kali, dia bagi salam, tu dia balik, Omar tanya dia pasal apa balik. Dia kata Nabi kata 3 kali ya. Omar kata tak, aku nak bawa saksi mai. Dia tak tahu. Omar tak tahu tuan-tuan. Betul. Sahabat ada bukan semua tahu hadis Nabi. Yang mana dia tahu tuan-tuan. Jadi kata Urwah, betul apa yang kata kerana dia telah menyelisih sunnah. Tengok tuan-tuan, orang main beritahu kata abang atau adik dia buat khilaf sunnah, dia tak bela tuan-tuan. Dia tak bela. Dia kata betul dia khilaf sunnah. Hang betul. Dan hang betul. Urwah adalah seorang tabi'in, sedangkan saudaranya Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat. Tengok tuan-tuan. Imam Ibn Hajar Asqalani ketika dia syarah hadis ni, dia kata mungkin Abdullah bin Az-Zubair sahabat tu menyelisih sunnah secara tidak sengaja kerana sunnah tersebut belum sampai kepadanya. Hanya sekarang ni kata apa, kenapa sahabat tu yang Abdullah bin Zubair ni dia pergi semayang gerhana macam semayang subuh sebab sunnah tu tak sampai ke dia. Tengok hanya sekarang ni kita bukan dia saja nak selisih sunnah, tapi tak sampai sunnah tu ke dia. Nampak tuan. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Maka mereka para sahabat termasuk tabi'in, kalau orang khilaf sunnah saja, mereka mesti akan cari yang betul-betul sunnah. Mereka akan cari orang untuk betul balik sunnah tu. Tuan-tuan. Dan Imam Syafi'i sebut dalam Ar-Risalah. Kata Imam Syafi'i dalam kitab ada Ar-Risalah, apabila Nabi SAW telah mengamalkan sesuatu, sementara tidak ada seorang pun selain beliau yang lebih suci, maka kita juga tidak mengamalkannya. Imam Syafi'i kata kalau Nabi tak mengamalkan apa-apa amalan, kita juga tidak boleh mengamalkannya sebagai bentuk ketaatan kita dalam mengikut beliau yang tidak mengamalkannya. Tengok-tengok. Imam Syafi'i sebut dalam kitab ada Ar-Risalah, kata Imam Syafi'i, kalau umat ni boleh faham 2 benda, selesai masalah umat.
Ni siapa kata? Ni Imam Mujtahid, imam kita rahimallah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Kita banyak menumpang ilmu beliau. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kalau umat ni boleh faham dua benda je, selesai semua masalah kita. Selesai masalah umat. Yang pertama, mereka kena faham, mereka kena tahu tidak ada manusia yang lebih suci daripada Nabi SAW. Tak ada. Habib, Habaib tak suci. Khadi, Mufti, Ustaz, Pak Kiai, semua tak suci. Dia kena faham benda tu. Manusia yang paling suci adalah siapa? Nabi SAW. Dan dia kena ikut manusia tu. Selesai masalah dia. Yang kedua, dia kena faham apa maksud itibak. Apa maksud itibak? Apa dia? Apa maksud ikut? Dia kena faham. Imam Syafi'i kata hari ni umat masalah pasal dia tak faham apa maksud ikut. Dia kata dia ikut Nabi, tapi tak tahu dia lebih ke mana. Jadi Imam Syafi'i kata dua masalah ni menyebabkan umat tak boleh sampai kepada Allah melalui jalan Rasul sebab dia tak faham. Dia rasa guru dia lebih suci. Dia rasa ikut guru dia lebih selamat. Tak boleh tuan-tuan. Tak ada. Sampai para ulama salaf kata biarlah kita bangun di akhirat nanti semua orang jadi musuh kita, tapi Nabi kawan kita. Nabi sahabat kita. Daripada risau kita mangkit di akhirat, semua sahabat kita, Nabi musuh kita. Lingkup jahanam. Kita akan menyesal, yang menyesal tu tak ada guna. Baik. Sekarang saya nak baca pada antum satu hadis. Kita kata tadi apa? Sahabat Nabi SAW jaga hadis kan? Sangat memelihara Nabi, hadis Nabi. Sekarang mari kita tengok satu hadis. Okey. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu, dia berkata, hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Abu Qatadah kata, Kana Nabi SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Dia kata satu hari Nabi SAW semayang dengan kami. Fayakhra'u fi zuhri wal asri. Dia kata, Abu Qatadah kata Nabi semayang Zuhur dan Asar. Nabi semayang Zuhur dengan Asar dengan mereka. Dia kata. Wa fi raka'ataini awlayan bi fatil kitab wa suratain. Pada rakaat yang pertama beliau membaca Al-Fatihah dan dua surah. Rakaat yang pertama Nabi baca Fatihah dan dua surah. Dan wa yusmi'una al-ahyata ahyanan. Tengok. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan itu kepada kami. Tuan-tuan, ini sunnah. Ini sunnah baru. Saya ajak antum. Mungkin antum tak tahu sunnah ni. Kalau antum tahu, alhamdulillah antum kena amal. Nabi kata Abu Qatadah, Nabi sembahyang Zuhur dengan kami. Dan juga Asar. Kadang-kadang apa Nabi buat? Wa yusmi'una ayatan ahyanan. Kadang-kadang Nabi baca kuat bagi kami dengar surah apa dia baca. Saya ulang. Ahyanan bermaksud bukan selalu. Ahyanan bermaksud kadang-kadang. Dia ada satu sunnah, dia panggil sunnah ahyanan. Kadang-kadang. Contoh, seperti solat sebelum maghrib. Solat sebelum maghrib. Nabi kata, Sallu qabla maghrib. Sallu qabla maghrib. Sallu qabla maghrib. Liman sya'ah, bagi siapa yang suka. Bila ada kata liman sya'ah, dia tak jadi wajib. Dia tak disunat muakkad. Tapi dia, Nabi kata solatlah sebelum maghrib 3 kali, bermakna dia sunnah. Sunnah apa? Sunnah ahyanan. Sebab tu masjid kena bagi masa untuk kita amal sunnah ni. Sunnah ahyanan. Lagi apa sunnah ahyanan? Dalam solat witir, baca doa kunut. Ahyanan, bukan selalu. Kena baca juga ahyanan. Kalau kita tak baca, dia tak jadi sunnah juga. Solat witir tak baca doa kunut. Itu semua kadang-kadang. Lagi apa? Surah Alif Lam Mim Sajadah. Hari Jumaat dengan surah Al-Insan. Dia ahyanan, bukan selalu kena baca. Kalau waktu tu lambat pun baca juga. Dalam mazhab Syafi'i, tak disukai potong surah Sajadah dalam 2 rakaat. Tak mau, dia tak mau. Imam Syafi'i tak mau. Nak baca bagi habis, dia baca Al-Insan.
Demo dua-duanya. Dia tak mau baca surah sajadah, potong 3. Tak mau. Imam Syafi'i tak suka benda tu. Dia bukan daripada sunnah Nabi. Dia memang khilaf sunnah Nabi. Mana Nabi ada biasa potong surah di sajadah macam tu. Jadi Syafi'i tak mau. Dia nak kita kata apa, Nabi tak buat lagu tu, kita pun jangan buat. Awal-awal saya dah beritahu. Dan kita risalah tu dia dah beritahu awal dah. Tak mau. Dia tak suka. Jadi dia kata kadang-kadang beliau memperdengarkan ayatnya kepada kami. Nampak tak? Dan dia kata apa lagi? Wa yutawwilu raka'atul ula wa yakhru fil ukhrayain bi fatil kitab. Kadang-kadang beliau memanjangkan bacaan dan pada 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah. Kadang-kadang Nabi baca panjang. Baik. Bab ini ada satu bab di dalam hadis Muslim. Dia kata bab al-jahru bil ahyanan fi salati zahri wal asr. Dia ada satu bab tuan. Mungkin kita tak tahu bab tu apa dia. Bab mengeraskan bacaan pada salat zuhur dan asar sewaktu-waktu. Tengok. Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini bermakna Nabi SAW ingin menerangkan bolehnya mengeraskan bacaan surah-surah dalam solat-solat yang sirriyah, yang pelan, kerana memperlahankannya, tidak mendengar bacaan itu bukan termasuk syarat sah salat. Dia kata, namun hanya disunahkan. Kata Nawawi, hadis ni nak beritahu apa? Nabi nak beritahu kadang-kadang kita bacalah kuat waktu Zuhur dan Asar. Ataupun mana-mana solat yang pelan, kita bacalah kuat, Nabi kata. Kata Ibn Qayyim, Al-Alama Ibn Baz rahimahullah berkata, tengok Bin Baz kata apa ketika syarah hadis ini, dia kata disunahkan untuk mengeraskan bacaan sewaktu-waktu pada salat-salat yang sir, yang pelan, kerana Nabi melakukannya. Hadis disebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Qatadah Al-Ansari. Tengok. Bin Baz kata sunnah. Kita sekali-sekala jadi imam baca kuat bagi makmum dengar surah apa yang kita baca. Bin Baz juga berkata seorang imam disyariatkan. Tengok. Bin Baz guna perkataan seorang imam disyariatkan untuk sewaktu-waktu mengeraskan bacaannya berdasarkan hadis Abu Qatadah ini. Yang dia kata Nabi SAW kadang-kadang mengeraskan bacaannya pada salat Zuhur dan Asar. Tengok tuan. Bin Baz kata disyariatkan. Imam kena tahu lah benda ni. Imam sekali-sekala kena baca apa? Kena baca kuat Zuhur dan Asar. Kadang-kadang, bukan selalu. Kena amal sunnah ni tuan-tuan, sebab sunnah ni hidup. Sebab sunnah ni hidup. Itu adalah satu hadis daripada Bukhari dan Muslim. Sekarang saya nak beritahu antum lagi satu hadis sebelum kita baca kitab kita. Okey, hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis apa? Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ni adalah hadis riwayat Imam Muslim. Antum tengok ni hadis yang kedua. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi raka'atain al-awlayain fi kulli raka'atin qadra 30 ayah wa fil ukhrayaini qadra 15 ayah. أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين أوليان في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat pada 2 rakaat pertama salat Zuhur. Masing-masing rakaat kira-kira panjangnya 30 ayat. Tuan-tuan, sahabat tahu pasal apa? Pasal kan hadis mula kita kata apa? Kadang-kadang Nabi bagi dia dengar apa Nabi baca. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ni kata apa? Nabi baca pada solat Zuhur, pada rakaat pertama kira-kira 30 ayat. Rakaat kedua berapa? 30 ayat. Zuhur tau. Kadang-kadang. Tengok. Kemudian, ni sunnah dia. Dan pada 2 rakaat terakhir, membaca kira-kira 15 ayat atau setengah daripada 2 rakaat pertama. Tuan-tuan, pada rakaat yang ketiga, yang keempat, Nabi juga membaca surah yang panjangnya 15. Rakaat ketiga, 15, rakaat keempat. Dan kadang-kadang kurang daripada tu. Setengah daripada tu. Nampak tu? Ni sunnah satu lagi.
Sunnah yang kita kata apa, mungkin antum tak tahu. Kalau antum tahu, alhamdulillah, antum kena amal. Sebab ni hadis Muslim. Nabi kata apa? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, rakaat pertama Nabi baca 30 ayat, rakaat kedua Nabi baca 30 ayat, rakaat ketiga Nabi baca 15 ayat, rakaat keempat Nabi baca 15 ayat. Bermakna 4 rakaat Nabi baca surah. 4 rakaat Nabi baca surah. Dan imam juga kena amal lah sunnah ni. Dan antum baca macam Nabi baca. Antum baca kuat sikit, tapi tak semestinya 30 ayat. Janji yang penting 4 rakaat antum baca surah, dia tak semestinya 30 ayat. Antum nak baca ayat macam mana pun tak apa. Tapi yang pentingnya antum kena baca bagi makmum dengar. Kenapa? Kena ada orang kadang-kadang datang solat tempat kita, bila dia dengar benda ni, kadang-kadang kita baca Zuhur, Asar kuat. Kadang-kadang kita baca surah ketiga, keempat, surah rakaat ketiga, keempat, dia akan jadi heran. Maka dia akan mula bertanya. Kenapa tadi saya semayang muzik tu? Dia baca 4. Dia baca kuat Zuhur dan Asar. Benda ni berlaku buat saya. Saya pergi Tanjung Tok Gong. Ada seorang pemuda. Dia panggil saya. Dia tanya. Saya kata, antum duk Petrobus kan? Tadi saya pergi semayang Zuhur. Imam tu baca kuat. Kenapa dia baca kuat? Nampak antum? Itu saya duk pesan. Sunnah ni kena buat. Kalau kita tak buat sunnah, orang takkan faham sunnah. Saya kata ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bab kadang-kadang kita baca kuat. Solat subuh dan asar. Baru dia faham. Oh, ada sunnah. Oh, saya baru tahu. Nampak antum? Kalau mereka tak buat antum, kalau antum tak buat, orang tak tahu sunnah. Dia tidur dalam kitab. Ni Nabi kata kadang-kadang, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kata apa? Kadang-kadang Nabi baca 4 rakaat surah. Dan kata Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya dan ulama' yang lain, menegaskan, sunnahnya membaca surah pada 2 rakaat terakhir setelah Al-Fatihah. Imam Syafi'i rahimahullah berhujah dengan hadis sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang tercantum dalam kitab As-Sahihah. Tengok. Imam Syafi'i juga kata sunnah untuk imam ataupun kita sembahyang kali-kala kita baca 4 rakaat dengan 4 surah. 4 rakaat kita baca Fatihah, surah, Fatihah, surah, Fatihah, surah. Kata Albani, dia kata hadis ini merupakan dalil bahawa membaca surah atau berapa ayat setelah Fatihah pada 2 rakaat terakhir adalah sunnah. Baik bacaan itu diamalkan pada saat salat Zuhur maupun salat lainnya. Dan pendapat ini kata Albani yang dipegang oleh semula sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan termasuk pula Imam Syafi'i. Tengok. Tuan-tuan. Kata Albani dalam kitab dia Sifatus Salah dan sifat solat Nabi, dia kata benda ni juga dipegang oleh bukan cakap Imam Syafi'i, sahabat Nabi, khalifah yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu juga memegang pandangan yang begini. Apa dia? Membaca pada 4 surah. Sebab tu kata Ibn Qayyum, kerana itu boleh jadi secara sewaktu-waktu beliau membaca surah lain setelah Fatihah pada 2 rakaat terakhir seperti yang disebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tuan, ini semua dipanggil sunnah apa? Ahyanan. Antum kena buat. Antum kena baca surah ni. Kalau antum tak buat benda ni, siapa nak buat? Jadi kita ada 2 sunnah baru. Sunnah yang pertama, apa dia antum? Kadang-kadang kita baca kuat. Kata Bin Baz disyariatkan imam baca kuat. Kita jadi imam di rumah, kita baca kuat. Bagi anak kita dengar, bagi isteri kita dengar, bagi dia tahu. Jadi antum boleh amal hadis ni. Tidak ada masalah. Hadisnya di Bukhari dan Muslim daripada Abu Qatadah. Yang kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri, apa dia? Kadang-kadang Nabi SAW membaca dalam semayang dia, dalam 4 rakaat. Rakaat pertama Fatihah dan surah. Rakaat kedua Fatihah dan surah. Rakaat ketiga Fatihah dan surah. Rakaat keempat Fatihah dan surah. Sunnah tu. Ini hadis Muslim. Hadis Muslim. Dua-dua hadis tadi Bukhari Muslim. Kan Nawawi sebut benda yang sama. Nawawi sebut ahyanan. Ibn Qayyim juga sebut ahyanan. Albani juga sebut ahyanan. Nampak tak? Bin Baz juga sebut ahyanan. Makna dia banyak ulama salaf yang suruh kita amal benda ni. Kalau kita tak amal antum, hadis tu memang siapa nak amal? Kita nak amal antum dan kita sebarkan benda ni, mudah-mudahan kita dapat pahala kerana menghidupkan sunnah-sunnah yang kita kata apa, orang banyak tak tahu benda ni. Kadang-kadang bila kita baca orang terkejut. Orang akan terkejut.
Awak imam ni dia akan timbul persoalan. Itu yang kita nak. Supaya apa? Timbul persoalan dalam benak dia. Supaya dia tahu bahawa rupanya ada juga sunnah Nabi yang macam ni. Baik. Sekarang kita tengok kitab kita pada bab yang ketujuh, tidak beriman dengan ayat Allah SWT. Maka penulis kitab kita, dia memulakan dia punya perbahasan tu dengan surah Al-A'raf ayat 147. Dia bawa surah Al-A'raf ayat 147. Dia bawa ayat wallazina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 47. Sebelum tu kita tengok ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu kenapa Allah SWT kata, dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan pertemuan di hari akhirat, maka dibatalkan amalan-amalan mereka. Tengok. Mendustakan ayat-ayat, tidak beriman dengan ayat Allah Ta'ala, menyebabkan jadi apa? Habitat a'maluhum. Maka dibatalkanlah amal-amal mereka. Dan hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan tidaklah mereka dapat melakukan apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 147. Sebelum tu Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, wa in yarau sabila rusdi la yattakhidu sabila. Allah Ta'ala kata perangai mereka ni, kaum musyrikin ni, bila mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, Quran, hadis membawa kepada petunjuk. Bila mereka tengok ayat-ayat membawa kepada petunjuk, mereka tak mau ambil jalan tu. Mereka tak mau menempuh jalan tu. Mereka nak pilih jalan lain. Tengok, maksudnya, walaupun nampak Quran ni adalah jalan menuju petunjuk, yakni jalan keselamatan, mereka tak mau ambil jalan tu. Dan jika nampak oleh mereka akan jalan kehancuran dan kesesatan, mereka cepat pergi ambil jalan tu. Nampak? Tengok. Ni perangai kaum musyrikin. Bila Nabi bawa ayat Quran ni membawa jalan keselamatan, dia pun tak mahu. Dia pun mendustakan. Itu Quran kata, dia pun mendustakan. Bila tengok jalan sesat, cepat dia pun pergi ambil. Tengok. Itu masalah dia pun. Sebab tu Allah sebut dalam surah Yunus 96 yang betul juga benda yang sama. Surah Yunus 96 dan 97. Allah Ta'ala kata, wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, ayat Quran, dia pun dengar, dia pun tak mau beriman kepadanya. Dia pun tak mau beriman. Tengok. Seperti surah Yunus kata, innal ladzina haqqan alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'adhum kullu ayatin hatta yara azabal alim. Quran kata, surah Yunus 96-97, sesungguhnya orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu, yakni Al-Quran, mereka tidak akan beriman, tidak akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka saksi azab yang pedih. Mereka tak akan beriman sampai mereka mati dan mereka dapat azab, baru time tu mereka nak beriman. Wa'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam tafsir Ibn Katsir berkenaan ayat ni, dia kata, sesiapa yang mengingkari pertemuan di hari akhirat dan berterusan sehingga dia mati, maka amalannya akan terhapus sama sekali. Tuan-tuan, tidak beriman dengan ayat Al-Quran menyebabkan bermasalah, menyebabkan amal jadi batal. Baik, bagaimana yang kata beriman dengan ayat Tuhan? Tuan-tuan dengar elok-elok. Allah Ta'ala bagi tahu. Ibn Katsir tafsir surah Al-Furqan ayat 30. Ayat Al-Furqan ayat 30 menceritakan kepada kita bagaimana yang kata beriman dengan Al-Quran. Tuan-tuan dengar elok-elok. Jangan jadi macam orang-orang kafir ni. Tuan-tuan, ciri-ciri orang beriman dengan Quran ada pada surah Al-Furqan ayat 30. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita sendiri pun kita tengok, adakah kita ni orang yang beriman dengan Quran ataupun tidak berdasarkan surah Al-Furqan ayat 30 ni. Satu hari Nabi SAW dalam surah Al-Furqan, Nabi sebut, Nabi kata, wa qala ar-rasul. Tengok tuan-tuan, wa qala ar-rasul, di situ Nabi. Nabi kata apa? Ya Rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku. Kaum aku masuk kita tu.
Sesungguhnya kaum aku ittakhadhu, telah mengambil hadzal Quran, Quran ini mahjura. Apa dia mahjura? Acuh tak acuh. Main-main dengan Quran. Tengok, ni Nabi cerita kepada Allah Ta'ala, mengadu pada Allah Ta'ala. Nabi kata, ya Tuhanku, inna qaumi, akan ada kaum aku yang mereka ni ambil Quran sebagai benda mainan, acuh, tak bersungguh-sungguh. Baik. Itu Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala. Bila Nabi sebut lagu tu, benda ni ada di dalam surah Fussilat tentang apa maksud Nabi. Mereka ambil Quran ni acuh tak acuh. Nabi sedang mengadu tentang kaum musyrikin. Kata surah Al-Fussilat ayat 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, berkatalah orang-orang kafir, لَا يَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنِ وَلَغَوْا فِيهِ, jangan dengar Quran. وَلَغَوْا فِيهِ, buat bising-bising, jangan dengar, bising-bising. Jangan kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Quran ini, dia buatlah hiruk-piruk terhadapnya. Tengok, dulu perangai kaum musyrikin, bila Allah Ta'ala dibacakan Quran kepada mereka, mereka cakap sama-sama, mereka buat bising, menyanyi, syair, mereka tak mau dengar. Itu bermakna mereka tak peduli dengan Quran. Nabi beritahu mereka punya perangai. Tengok, mereka tak mau dengar. Inilah yang dikatakan mahjura. Apa dia? Tak peduli. Sekarang Ibn Katsir kata, ada juga berapa sikap yang kalau kita buat benda ni bermaksud kita juga termasuk orang yang mahjura, yang Nabi beritahu kat Tuhan, tak peduli dengan Quran. Pertama, tidak mengimaminya, tak beriman dengan Quran. Tadi kita kata tak beriman batal. Apa maksud iman? Kita katakan apa maksud iman? Ta'rifan iman, ucap dengan lidah, benar dengan hati, lakukan dengan perbuatan. Bila kata beriman dengan Quran, kita kata kita beriman dengan Quran, hati kita membenarkan Quran daripada Tuhan. Wa na'udzubillah min dzalik. Dalam amalan kita sama tak dengan apa yang ada Quran. Ini masalah antum. Masalah umat hari ni termasuk saya yang cakap ni, apa dia? Bila masuk bab amalan. Ini masalah. Dia kata, satu, tak beriman dengan Quran. Itu bermakna tak peduli dengan Quran. Dua, tidak membenarkannya. Bermakna termasuk dalam tak peduli pada Al-Quran. Ketiga, tidak mentadaburinya. Tak tadabur. Tak tengok, tak belajar, tak ambil tahu makna. Tidak bermaksud tidak beriman dengan Quran. Tidak menjunjung tinggi perintahnya. Tidak menjunjung tinggi perintahnya. Tidak beriman dengan Quran. Tidak menjauhi larangannya. Tidak beriman dengan Quran. Berpaling kepada yang lainnya. Seperti syair. Seperti cakap-cakap orang. Tuan-tuan. Seperti permainan-permainan, lagu-lagu, semua tu termasuk tidak peduli pada Quran. Masalah kan? Ada berapa benda di situ. Apa dia? Tidak mengimaninya, tidak membenarkannya, tidak mentadaburinya, tidak menjunjung tinggi perintahnya, tidak menjauhi larangannya, merupakan bahagian tidak peduli pada Quran. Kita cek diri kita, antum. Kita termasuk tak dalam orang yang disebut sebagai mahjura. Takut tuan. Wa na'udzubillah min dzalik. Takut, risau tuan-tuan. Tambah kita yang duk baca hari-hari, duk mengaji tentang benda ni, lagi kita takut. Kita kena doa pada Allah Ta'ala supaya kita tidak termasuk orang yang mahjura. Kalau kita termasuk tanpa sengaja tuan-tuan, kita kena minta ampun pada Allah. Sebab tu kita kena sentiasa memperbaharui kalimah la ilaha illallah. Nabi kata, ni perbaharuilah kalimah kita. Takut tuan-tuan. Bila cakap pasal Al-Quran ni, kita risau. Sebab apa kita risau? Sebab kita termasuk daripada orang-orang yang tadi Quran sebut dalam surah Al-Furqan tu, yang Ibn Katsir sebut tu. Ada beberapa ciri, antum boleh rujuk dalam kitab Ibn Katsir. Kitab Ibn Katsir, antum boleh tengok siapa dia yang tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi kata penulis kitab-kitab tadi, kita baca, kita kata siapa yang tak beriman dengan ayat Allah Ta'ala, nanti boleh batal amal dia. Boleh rosak. Tengok. Dan dia bawa ayat yang kedua, surah Kahfi. Surah Kahfi ayat 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
orang-orang yang kufur, orang kafir yang tak beriman dengan ayat-ayat kami dan dengan tidak yakin akan berjumpa dengan kami, maka dibatalkanlah amal-amal mereka. Dan fala nukhimu lahu yaumal qiyamati wazna, dan tidak adalah bagi mereka untuk ditimbang amal-amal mereka. Tak ada, kami tak akan timbang pun amal mereka. Sebab apa? Sebab apa yang nak timbang? Sebab amal mereka dah batal dah. Jadi surah Kahfi ni lagi bahaya. Sebab esok di akhirat, mana-mana orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan, tak beriman dengan ayat Tuhan, apa dia? Ayat Allah beritahu kami tidak akan memberi nilai langsung di akhirat, nak timbang apa pun tak ada. Wa na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita orang yang tidak beriman dengan ayat Allah Taala. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah antum, saya kena berhenti awal sikit sebab saya ada soalan nak jawab. InsyaAllah hari Jumaat kita akan masuk pada bab yang ke-8, iaitu membenci sebahagian ayat Quran dan mengikut apa yang Allah Ta'ala murka. Ini satu bab lagi. Apa dia? Dia benci dengan sebahagian ayat Quran yang tak kenal dengan dia, dia tak benci, dan dia mengikut apa yang Allah Ta'ala murka. Ini satu bab lagi. Apa dia? Dia pergi ikut apa yang Allah Ta'ala tak suka. Baik. Saya nak jawab satu soalan antum. Satu soalan ni yang ditanya oleh seorang sahabat kita daripada Kelantan. Sahabat kita kata, kedua ibu bapa dia telah meninggal dunia. Nama sahabat kita ni Zamri. Nama sahabat kita ni Zamri. Dia kata, boleh tak dia baca Yasin kepada kedua ibu bapa dia yang telah meninggal? Dan sampai tak bacaan Yasin tu kepada kedua ibu bapa dia? Pertama, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan roh kedua ibu bapa Zamri ni bersama dengan golongan orang-orang yang beriman, ditinggikan darjat mereka di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya jawab soalan tu, antum kena tahu benda ni ada berapa khilaf. Ada khilaf di dalam apa dia kita kata mazhab. Di dalam bab fiqh ni memang akan ada khilaf. Bab ni mesti ada khilaf. Baik. Pertama, saya akan baca pada antum sebelum saya jawab dia punya soalan, amalan-amalan yang menguntungkan mayat. Okey. Ni benda-benda yang tak khilaf. Saya baca ni adalah benda-benda yang tak khilaf. Saya ulang. Amalan yang menguntungkan mayat yang saya nak baca ni tidak ada khilaf. Boleh kata para ulama ijma'. Okay. Yang pertama, doa. Yang pertama, doa. Berdasarkan surah Al-Ashr ayat 10. Ayat 10. Surah Al-Ashr. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ini ayat Quran. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni sesudah Muhajirin dan Ansar, mereka kata, Ya Rabb kami, berilah ampun. Ya Rabb kami, berilah ampun. Ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman yang lebih dulu daripada kami. Nampak? Makna dia doa. Doa tidak khilaf. Berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW, antum doa bila masa pun tak ada khilaf kata tak sampai. Memang sampai. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga ada di dalam kitab Subulus Salam. Hadis itu daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia katakan Rasulullah SAW iza faragha min dafni lil mayyit wa khafa ilaihi. Nabi SAW ni bila selesai daripada kubur, menguburkan mayat, mengebumikan mayat, wa khafa ilaihi. Nabi berdiri. Tuan-tuan. Nabi berdiri. Nabi tak duduk. Ini pun satu masalah, tuan-tuan. Ini satu masalah. Dalam hadis Muslim, Nabi sebut, La tajlisu ala kubri wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kubur, jangan solat menghadapnya. Hadis Nabi Muslim. Nawawi ketika mensyarahkan hadis ni dalam kitab dia Sarah Mu'adzab, Majmu' Sarah Mu'adzab, Nawawi kata, Al-julus ma'nanu al-qumud. Apa makna al-julus?
Al-julus makna dia al-qu'ud. Apa makna al-qu'ud? Al-qu'ud makna dia duduk. Makna dia duduk macam kita kata duduk. Macam kita duduk lah ni. Kita pergi kubur, kita duduk. Baca doa ni semua kan macam tu lah. Nabi kata jangan duduk. Jangan duduk. Itu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-jilid 2. Pada bab apa yang ada sesudah dikuburkan. Saya baca. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-jilid 2. Bab jenazah. Pada menyatakan apa yang ada setelah dikuburkan. Dia bawa hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bawa para tabi'in untuk pergi menanam satu mayat, sebelum sampai pada tanah kuburan, Abu Hurairah duduk. Ni hadis ni ada dalam kitab jilid 2 antum pergi tengok. Ni kitab Imam Syafi'i lah jilid 2. Abu Hurairah kata, Nabi kata, Imam Syafi'i bawa hadis ni, duduk di atas bara api, terbakar baju, terbakar kulit, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jadi dalam mazhab Syafi'i, tak boleh duduk di atas kubur. Saya ambil kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata walaupun ada di kalangan sahabat kami yang kata maksud duduk di atas kubur tu, duduk buang air besar. Ada ulama-ulama, yang ni yang dipegang di Malaysia. Saya ulang, yang ni yang pegang di Malaysia. Apa dia maksud duduk atas kubur yang Nabi kata la tajlisu ala kubri, jangan duduk atas kubur. Yang Nabi Abu Hurairah kata duduk atas bara api, terbakar baju dan kulit lebih baik daripada duduk atas kubur. Duduk atas kubur tu apa? Duduk pi berak. Duduk buang air besar. Antum, Nabi sedang cakap dengan sahabat. Antum ingat sahabat dia pergi berak kubur atas kubur kah? Tapi minta maaf, ini dipegang oleh Malaysia. Imam Syafi'i tak mahu. Imam Syafi'i kata tak, maksud kami duduk adalah duduk macam mana kita duduk ni. Jadi siapa-siapa yang bermazhab Syafi'i, tolonglah jangan duduklah, sebab Nabi tak bagi duduk. Haji duduk ni, larangan ni keras. Nabi tak bagi duduk, jangan duduklah. Jangan duduklah. Lepas tu dia kata apa? Lepas tu kata Osman bin Affan, Nabi kata istaghfiru li akikum, minta ampun kepada saudara kamu. Was'allallahu lahu tasbih fa innahu al-an yus'al, minta Allah Taala tetapkan hati dia supaya nanti dia sekejap lagi dia akan disoal. Nampak? Itu doa. Nabi suruh kita doa minta ampun. Doa memang tak kilaf berdasarkan Quran dan hadis. Satu. Yang kedua apa antum? Yang kedua melunasi hutangnya. Tengok. Apa yang kita buat yang manfaat untuk mayat, kita kena lunaskan hutang dia. Tengok. Sebab apa? Ada seorang sahabat yang Nabi dia meninggal. Lepas tu Nabi semayang mayat dia. Sebelum Nabi semayang, Nabi tanya, mungkin dia ada hutang. Sahabat berkata, ya, 2 dinar. Maka beliau mundur dan bersabda, solatlah untuk saudaramu. Nabi tak mau solat. Nabi kata, apa? Solatlah untuk dia. Bila Nabi kata macam tu, Abu Qatadah dan berkata, wahai Rasulullah, 2 dinar ni saya tanggung. Dia kata, aku bayar. Siapa kata? Abu Qatadah kata, 2 dinar ni aku bayar. Dia kata. Kemudian Nabi salat. Lepas Nabi solat, setiap saat Nabi jumpa Qatadah dan Nabi tanya. Nabi kata apa kat dia? Esok Nabi jumpa dia. Nabi kata, ambil hutang lah 2 dinar tu. Dia kata, Abu Qatadah kata, wahai Rasulullah, dia baru meninggal kemarin. Takkan dia dah bayar kot. Nabi jumpa dia, Nabi tanya dia. Dia kata, wahai Rasulullah, dia baru meninggal kemarin. Dalam riwayat lain, kemudian beliau bertemu dengannya esok. Esok Nabi jumpa dia lagi. Nabi tanya, 2 dinar tu bayar dah? Maka kata Abu Qatadah, 2 dinar tu aku bayar dah, wahai Rasulullah. Beliau kata, al-an hina ya raddat alaihi jildah. Sekarang baru sejuk kulit dia. Tuan. Tuan. Baru sejuk kulit dia. Tuan. Panas. Tak bayar hutang. Kena cepat-cepat bayar hutang si mati. Si mati kalau ada hutang, kena bayar antum. Kena bayar. Tengok. Itu hadis yang kedua. Yang sabit daripada Nabi. Ketiga, apa dia? Kalau dia ada nazar. Kita kena cepat-cepat tunaikan nazar dia. Kalau kita tahu lah dia ada nazar, Nabi suruh tunaikan nazarnya, kata Nabi. Kata apa? Seorang sahabiah, dia kata, daripada Sa'ad bin Ubadah, dia kata,
Dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ibuku telah wafat dan belum mempunyai hutang nazar. Maka Nabi SAW menjawab, tunaikanlah nazarnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, amal kebaikan anak saleh. Amal kebaikan anak saleh. Ya. Anak saleh, dia buat amal, ibu bapa dia dapat. Tengok. Kata seorang Aisyah radhiyallahu anha, dia kata seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, aku anggaplah andai kata dia mampu berbicara, dia akan kata, sedekahkanlah untukku. Apakah aku bersedekahkan untuknya? Maka beliau sadia, na'am tasaddaq anha, ya bersedekahlah untuknya. Tengok, makna dia amal anak saleh ni dia dapat menyelamatkan si mati. Dapat memberi manfaat kepada si mati. Yang kelima, apa dia? Amal jariah dia semasa dia hidup. Kan Nabi sebut kan, apa dia dalam hadis riwayat Imam Muslim kan, iza mata ba'dam in qata amalu illa min salas, sadaqatin jariyah aw amalan salih yantafa bi aw waladin salih yad'u lahu. Jika anak Adam meninggal, maka putuslah amal dia kecuali 3. Apa dia? Sedekah yang terus mengalir masa hidup dia, banyak infak fisabilillah, ataupun dia kata amal saleh yang bermanfaat. Dia mengaji ilmu, dia ajak anak dia ajak keluarga dia, dan dia buat amal, ilmu tu manfaat. Dan juga anak yang saleh yang mendoakannya. Nampak? Anak yang saleh yang mendoakannya. Bukan membaca Quran, tapi mendoakannya. Itu ada 5 amalan yang sabit daripada Nabi. Pertama, doa. Pertama apa? Doa. Betul? Kedua apa? Kedua, melunasi hutangnya. Ini semua amal yang manfaat untuk mayat. Ketiga, menunaikan nazarnya. Keempat, amal kebaikan anak yang saleh. Dan kelima, amal jariah semasa hidupnya. Yang ni adalah benda yang tak ada khilaf di sisi para ulama. Sekarang mari kita tengok satu tentang bab Al-Quran. Bab ni tuan-tuan, bab ni adalah bab yang khilaf. Bab ni adalah bab yang khilaf. Lebih baik kita ambil bab yang tak khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Nanti kita akan beritahu siapa yang kata sampai, siapa kata tak sampai. Kalau kata sampai, bagaimana cara yang kita kena lakukan untuk sampai. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini adalah fatwa yang diambil daripada Imam Syafi'i. Ini 2 ulama mazhab Syafi'i berkeluar fatwa. Apa dia? Imam Syafi'i dan Imam Nawawi ada fatwa. Dia kata apa? Sesungguhnya, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Al-Ataimi rahimahullah. Ini semua ulama mazhab Syafi'i lah. Dia kata apa? Pahala bacaan Quran yang dikirim pada si mati tidak sampai. Tengok. Ni siapa kata? Imam Syafi'i kata, Nawawi kata. Berdasarkan apa yang mereka kata ni? Berdasarkan surah An-Najmun ayat 38 dan 39. Antum, di dalam Al-Quran surah Najmun ada ayat 38 dan 39. Apa dia? Alla taziru waziratun ukhra wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Seorang pendosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dan seorang akan dapat apa yang dia usahakan. Tengok, itu ayat dia. An-Najmun 38-39. Abang Zamri, dalam mazhab Syafi'i, dalam ni juga mazhab Syafi'i, Imam Nawawi juga sebut benda yang sama. Imam Syekh Al-Haytami juga sebut benda yang sama. Berdasarkan ayat Quran surah 38-39, Imam Ibn Katsir ketika tafsir ayat tu, Abang Zamri atau antum semua pergi cari kitab Imam Ibn Katsir, tengok pada ayat surah Najmun 38-39 apa Imam Ibn Katsir kata, wa min adil hayatil karimah. Tengok, Imam Katsir kata daripada ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Katsir kata Imam Syafi'i rahimahullah wa manittaba'ahu, dan siapa-siapa yang ikutnya. Enggak? Siapa-siapa yang ikut mazhab Syafi'i, kata Imam Ibn Katsir,
mengambil hukum. Imam Syafi'i ada buat hukum bahawa apa hukum dia? Bacaanlah Quran dan menghadiahkan pahala bacaannya tidak sampai kepada si mati. Kerana bukan daripada amal mereka. Tengok. Bukan daripada amal mereka. Pasal Nabi kata wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia akan dapat apa yang dia usahakan. Ni bukan amalan dia. Kita yang baca Quran pasal apa dia nak dapat. Jadi Imam Syafi'i kata tak sampai. Dan oleh kerana itu dia kata yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah mensunahkan umatnya. Nabi tak pernah baca mana-mana orang mati pun bagi Quran suruh sunyi. Tak ada. Nabi tak pernah baca Quran kat siapa pun. Tak ada riwayat. Macam mana kita nak kata ada riwayat? Macam mana kita nak kata sampai? Sedangkan Syafi'i kata tidak ada riwayat. Nabi tak pernah sunahkan, dia kata. Tuan-tuan, ni saya senang kata Imam Syafi'i kata atau bukan saya kata. Dan dia kata apa? Dan tidak mendesak mereka agar melakukan perkara tersebut. Nabi tak pernah desak sahabat suruh buat. Tak ada. Tak ada. Dan Nabi juga tidak pernah menunjukkan kepadanya. Yang ni Nabi wala arsaduhum ilaihi bin nas. Nabi tak pernah tunjuk pun pada sahabat bila ada orang mati hadiahkan Al-Quran dengan nas yang jelas. Tak ada nas dia kata. Atau walaupun dengan satu nas. Bin nas dengan satu nas, dengan satu dalil. Bawa mai satu dalil, Nabi bisa suruh sahabat baca Quran pada si mati. Tak ada. Tengok. Dan dia kata apa? Dan tidak ada seorang pun sahabat yang pernah melakukan hal tersebut. Berapa banyak sahabat dah mati, takkan tak ada satu nas, satu dalil yang sahabat baca kat sahabat ke, Nabi baca kat sahabat ke. Tak ada, dia kata. Dan dia kata, walau kana khairan la sabakuna ilahi. Abang Zamri, kata Imam Syafi'i, kalau benda tu baik, lau kana khairan la sabakuna ilahi. Kalau benda tu baik, Abang Zamri, para sahabat Nabi dah buat lagi awal daripada kita. Dia pun satu orang yang suka kepada kebaikan. Dan dia kata apa lagi? Dia kata, wa babul khurbata. Dan dia kata, dalam bab mendekatkan diri kepada Tuhan, mesti ada nas dan tidak boleh dipalingkan dengan kias-kias atau pendapat seseorang. Kena ada nas yang jelas. Kena ada nas yang jelas. Bermakna dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang kita kata kita berpegang dengan mazhab Syafi'i Malaysia ni, dan Nawawi juga dengan imam kita kata tadi Imam Haytami kata tak boleh. Juga berdasarkan surah Fatir ayat 18. Abang Zamri ayat surah Fatir ayat 18. Abang Zamri ada tafsir Ibn Katsir, Abang Zamri tengok. Allah Ta'ala sebut wala taziru waziratun ukhra. Seorang berdosa tidak akan memanggul dosa orang lain. Tengok. Sama dengan surah Najmun. Orang berdosa tak akan tanggung dosa orang lain. Dan dia kata, Allah Ta'ala sebut surah ni Fatir itu juga, wa in tada'. Dia kata wa in tada' misqalu ila himli. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, okey, tiadalah akan dipukulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu siapa? Kerabatnya, sekalipun para kerabatnya, ayah, anak, semuanya sibuk dengan diri dan masalah mereka sendiri. Quran beritahu surah Fatih ayat 18, kalau kita buat dosa banyak, dosa apa? Dosa kita Quran tak tahu baca. Dosa apa? Kita tak pernah ambil tahu pasal agama. Apa pun kita tak ambil tahu pasal agama. Bawa pergi dosa banyak. Lepas tu kita panggil siapa? Quran kata, dia pergi panggil kaum kerabat dia. Siapa dia? Bapa dia, anak dia, tolong Ustaz. Tolong Ustaz, tanggung dosa aku. Quran kata, siapa pun tak boleh tolong dosa tu. Sebab apa? Tak boleh pikul. Sebab masing-masing sibuk dengan masing-masing punya hal. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan barang siapa wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Apa maksud dia? Barang siapa yang beramal kebaikan, maka manfaatnya hanya kembali untuk dirinya sendiri. Kembali ke dia. Kembali kepada dia. Dan siapa yang
buat benda yang buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada dia. Bermakna daripada dua ayat ni, apa maksud dia? Maksud dia, bacaan Quran pada si mati tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Kata Imam Nawawi lagi dalam Syarah Muslim juzuk 1, dia kata, wa amma qira'atul Quran wal mashhuru min mazhab Syafi'i annahu la tasillu sawabu ila al-mai. Adapun kata Nawawi yang masyhur di kalangan ulama bermazhab Syafi'i adalah tidak sampai pahala bacaan yang dikirimkan kepada orang yang telah mati itu. Dan berdasarkan kata Imam Nawawi rahimahullah, berdasarkan fatwa Imam Syafi'i, dia bawa satu hadis sahih lagi. Kata Nawawi, Nabi sebut, kita baca lah hadis tadi, hadis saya Muslim, tengok Syarah Nawawi, iza mata ibnu Adam in khata amalu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmu yantafa'u bi aw waladin salih yad'u. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, dan orang yang buat sedekah tu, ilmu yang bermanfaat, dia yang belajar, dia dapat ilmu tu. Dan anak yang saleh yang mendoakannya. Yang mendoakannya bukan baca Quran kat dia. Yang mendoakannya. Tadi kita katakan 5 amalan yang tak kilap. Jadi ini saja kata Nawawi yang akan menolong beri manfaat pada si mati. Itu adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam dalam sunnah Nabi SAW. Ini lebih rajih. Ini lebih rajih. Baik. Kita kata tadi ada ulama juga yang kata sampai. Siapa yang kata sampai? Antara dia Ibnu Qayyim rahimahullah. Siapa yang kata sampai? Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang kata sampai? Antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di semua ulama besar Syekhul Islam. Tapi antum kena tahu. Pasal apa dia kata sampai? Antum jangan tak tahu macam ni. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita pergi masjid ataupun kita duduk di rumah. Abang Zamri, kalau kita duduk di rumah, kita buka Quran. Tak kira lah Yasin ke, Fatihah ke, apa-apa surah ya lah. Kita duduk di rumah, kita baca. Kita kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca Quran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama yang kata sampai, kita tutup. Kita kata, ya Allah, kalaulah ada pahala pada bacaan ni, sampaikanlah kepada mak dan ayah aku. Tuan-tuan, saya ulang. Lepas kita baca Quran, kita seorang-seorang lah. Bukan ramai-ramai. Kita baca, kita kata, ya Allah, kalaulah ada pahala pada bacaan Quranku tadi, sampaikanlah kepada ibu dan ayahku. Okey Abang Zamri ya. Para ulama kata, yang kita kata tu doa. Memang sampailah antum. Itu yang dia kata sampai. Bukan kita kata Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dah. Bukan kata dengar orang mati kata Fatihah dah. Dengar orang mati dalam Islam, dalam sunnah tak ada Fatihah. Yang ada Allah Ta'ala sebut dalam surah ni Al-Baqarah. Mungkin 155 tinggal 158 tu boleh tengok. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Orang-orang yang mana bila kami uji mereka, kami bagi mereka satu musibah, ujian, dugaan, mati ni satu ujian. Apa dia kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itulah kan kalimah istirja. Itu juga yang Nabi ajak kepada Ummu Salamah ketika matinya Abi Salamah. Nabi suruh kata, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sebut Allahumma ujurni fi musibati wa khulid li khairan minha. Nabi ajak doa, suruh baca. Nabi tak kata Al-Fatihah, tak ada.
Jadi bila kita baca Quran, kita angkat tangan, kita kata, kalau sampai bacaan pada si mati, kalau ada pahala pada bacaanku, sampaikan pada si mati. Maka memang tak kira orang tu, memang sampailah. Pasal itu kita bukan hadiah Quran, kita doa. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal juga, dia kata ada syarat dia. Apa dia? Tak boleh ambil upah. Makna dia tak boleh lepas baca Quran, lepas tu kita pergi makan-makan, buat majlis makan-makan. Kita panggil orang main rumah, buat tahlil, lepas tu baca-baca Quran, hadiah lah kuning pada si mati, ada makan-makan. Kita tak tahu itu mazhab mana. Tidak ada ulama yang kata sampai baca Quran pada si mati, suruh kita buat lagu tu. Tak ada. Imam Ahmad suruh buat macam mana? Kita sendiri buat, kita sendiri doa. Yang kedua, tak boleh ada ambil upah. Apa dia? Makan-makan. Tak boleh. Yang kedua apa? Tak boleh ambil duit. Main bulan Ramadan, okey, siapa nak sedekah pahala? Kita satu kepala RM10. Haram. Haram. Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama-ulama yang kata sampai ni begitu haram. Sebab apa? Quran bukan untuk dicari makan. Quran bukan untuk cari makan, Quran bukan untuk dijual. Haram. Jelas lah Abang Zamri? Saya ingat saya cakap ni jelas kot. Kena ikut macam mana. Kalau Abang Zamri nak baca Quran, boleh. Abang Zamri baca. Abang Zamri katuk Quran, Abang Zamri doa. InsyaAllah. InsyaAllah. Benda tu tak ada kilah. Benda tu tak ada kilah. Jadi bila ada dengar kematian apapun, tak mau dah Al-Fatihah. Tak mau dah. Tak mau dah Al-Fatihah. Kita kata apa? Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Kita doa supaya sahabat kita tu diganti dengan lebih baik apa-apa dia hilang. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, salah silap daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah hari Jumaat kita akan bersama lagi. Esok Ustaz Alim punya kuliah. Ustaz Alim yang bicara hati. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat pada Nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli